Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ni untuk episod yang kelima Buat Bro Podcast. Hari ni aku dengan Zul. Macam Ya, biasa, masih lagi orang yang sama, tak ada itulah. orang lain. Muka-muka ni. Aku nak sembang pasal undi 18 dan politik untuk orang muda Uh, ataupun pendekatan politik untuk orang muda. uh, Okey Zul, ya. bila aku bagi topik ni kat hang, macam mana? Apa perasaan hang? Hang suka kot? Sukalah juga. Tapi ada sikit-sikit komen-komen. InsyaAllah lepas ni kita Okay. tibai lah. Okay, bye. Ah. Buah anak. Oh, dalam. Untuk pengetahuan, ini adalah rakaman yang ketiga ya. Sebab Siap, tadi ketiga. banyak gangguan-gangguan. Betul lah. Tapi tak apalah kan, kita pun nak santai ya. Mm-mm. Walaupun topik yang bagi aku berat juga. Yalah, sembang kedai kopi sudah lah. Kan, sembang kedai kopi pun letak meja. Ke. Ini pula sembang pakai mic. Betul lah. Oi. Pakai mic ke? Pakai mic. Mic pun tak payah gitar lah. Segi hampa beli pula. Kudu kedendel. Undi untuk 18. Undi untuk 18. Pengundi 18. Okey. Hang setuju tak? Ke tak setuju? Okey, aku tetap berpegang pada yang sama lah juga tadi. Aku tak setuju. Tak setuju. Sebab kita ASEM awam muda. Sebab kita tahu sebab apa kita tak setuju dengan beberapa sebab. Nanti kita bubuh. Aku pula, bagi aku, Mhm. aku tak boleh nak decide setuju atau tidak. Okey. Tapi aku kena pilih dua-dua. Tak ada satu lah. Play Tak ada safe. satu. Play Okey, safe. boleh safe. Laki boleh kahwin 4. Okey, Ni apatah okey. lagi jawapan. Kenapa aku cakap aku setuju dan aku tak setuju. Aku tak setuju. Okay lah, kita tak nak masuk setuju tak setuju dengan tak setuju tu sagi sikit. Kita start Sagi dulu sikit. dengan sikit lagi ujung sikit nah. Okey. Kita mula dengan kenapa kerajaan tak boleh nak laksana lagi. Nak mula dulu. Boleh ke? Kan nak mula? Hang lah, hang start dulu. Serius? Kita mengutamakan hak tu. Okey, melalui orang tua kan. Okey, sebab apa kerajaan tak meluluhkan lagi lah? Okey. What's the problem? Okey. Okey. Sebenarnya sebelum ni kerajaan mana perbankan yang jadi kerajaan sekarang ni setuju. Daripada PAS memang setuju. PAS memang menggalakkan sebab parti PAS ni dia menggalakkan umur 13 tahun pun dah boleh daftar dah ahli PAS. Okey. PAS dia memang setuju umur 18 ke atas ni. PAS hari tu Tok Gua jadi bersama dengan Syed Saddiq untuk bawa usul Undi 18. Lepas tu PAS setuju. UMNO lagi dah setuju. Sopa lah PAS dengan UMNO ni. Senang kira kebanyakan ahli politik setuju lah. Bersatu. Betul. Tapi ada beberapa macam DAP, PKR yang kemungkinan orang-orang muda tak suka mereka. Sebab mereka tak ada asas. Asas apa? Asas maksudnya UMNO kan nak pilih dia sebab atas sebab apa? Sebab Melayu. Okey. PAS sebab atas Islam. Okey. Itulah sikit sebanyak. Jadi atas sebab apa tak boleh nak laksana lagi. Faktornya. Faktor dia ialah sebab tadi aku sembang tu sebab dulu kerajaan yang jadi perbankan dulu ni setuju, sekarang tak setuju. Bukan tak setuju sebenarnya depa tengah orang kata apa fikir balik nak sebut kaji semula lah juga kan. Depa tengok balik lah, semak otak balik. Lepas dia kata tak sesuai lah ni sebab apa jadi aku ni Fikri. Lah ni tak bukan tu lah corona tu kan. Penyakit lah ni kan. Jadi nak buat benda tu, pertama penyakit tu orang kata menjadi faktor penghalang. Dia jadi renyah, rumit. Saya ramai sangat orang, saya budak-budak muda ni dia itu semangat. yang jadi pada PRK Sabah. Semangat. Betul. Semangat lain macam kan. Kalau budak-budak muda terlibat sekali, depa ni lebih lagi pun. Keduanya disebabkan kos yang kemungkinan makan menelan 2 kali ganda ataupun 10 kali ganda. Banyak lah. Untuk satu PRU pun makan kos yang berjuta-juta ringgit. Itu antara faktor yang kami baca lah. Yang Zul baca. Antara sebab kenapa kerajaan tak lulus lagi. Betul. Ikut pula
apa yang aku baca dan apa yang aku tengok, Baca. Abang. Apa dia? SPR kata masalah utama dia bukanlah pasal nak menurunkan had mengundi kepada 18 tahun. Okey. Masalah dia adalah undi automatik. Uh, Itu antara masalah. Sebab yalah kan, orang kita ni dia bukan duduk setempat sampai umur 70, 80. yeah. Kadang dia beralih juga kan, sebab mengundi ni ikut tempat tinggal ataupun tempat kelahiran lah. Itu antara satu sebab. Itu yang pertama. Sebab apa? Takut kalau sistem tu jadi sistem ralat untuk mengundi tu. Jadi pimpin mengundi Blackout. tak ada pula nama, dah sedih pula. Yalah, undi hantu. Ah, Orang lain yang mengundi, orang nama kita timbul. Bisa jadi. Ya. tak apa, simpan sikit. Antara benda yang lain yang apa Okay. yang aku biasa baca adalah masalah daripada negeri-negeri lain. Ada negeri yang tidak setuju dengan undi 18. Ada yang setuju. Ada yang setuju. Tu antara faktor kenapa kerajaan tak laksana lagi ataupun SPR tak boleh nak buat lagi. Oh, gitu. Suruhan Jaya Pilihan Raya. Suruhan Pilihan Raya. Tu SPRM. Aku duk nampak SPM. Tapi tak apalah. SPM SPM kan. tolong ah. Okay. Tolong ah, dah lepas ah. Move on. Move on lah brother. Okay, betul. Okay, jadi kita kembali kepada setuju dengan tak setuju. Okay, tak setuju sebab apa? Tak setuju sebab atas dasar pendidikan yang tak apa orang kata, tak seserius-seriusnya. Budak-budak lah ni lebih orang kata apa, kita ni balik-balik pendidikan. Lagi mesti ada sebut CV ni. betul lah. Ya betul juga tu. Khuluk akhlak. Sebab nak pergi mengundi tu jadi tak tentu hala pula lagi. Jadi sungguh benda ni kan, waktu pilihan raya budak-budak yang jadi tak tentu hala waktu hari pengundian tu. Tapi nak abang balik sebab apa aku tak setuju. Pendidikan lah. Okay. Pendidikan, budak-budak duk kata dia pemalas, dia tak suka dengan politik ni sebab dia kata politik ni kotak. Kami tak suka pening-pening kepala. Kami seronok duk enjoy fun ni lagi. Kan? Liberal. Liberal. Bukan nak label lah, tapi kebanyakan yang kami jumpa macam tu. Tak suka politik ni. Betul? Jadi kita dengar Allah. Tak dapat beri marah. Sungguh mati pucuk. Orang mati akal tak? Taklah cuba bayang kita duk sembang pasal perjuangan Melayu Islam, duk sembang pasal sirah-sirah. Dulu tak ada Melayu bang. Ya. Apa dia tak ada Melayu? Dulu tak ada Melayu. Betul. Akhirnya ya ke lagu tu ke? Tak apalah, kami tak minat sikit kepala politik kotak. Aku membazirkan masa aku hanya menerangkan dan tak nak dengar lepas tu. Jadi ingat tak murung ke balik rumah kerja tujuh bilik. Jadi lagu tu lah. Lepas tu nak lagi kah? Lagi. Masih ada, belum lagi 10 minit. Okey, lagi orang kata apa, pendidikan, lagi apa lagi? Lagi satu pendirian setiap. Yalah, semestinya hang boleh mengundi. Maksud juga hang boleh jadi calon pilihan raya. Orang boleh pilih sungguh lemak 18 tahun. Siapa bila dah pindah, hang boleh jadi pengundi dan pada masa sama hang boleh jadi calon untuk diundi. Jadi takkah haru kalau kita angkat budak-budak 18 dia gelek kat TikTok. Takkah haru maknanya kan. Harulah benda-benda lagu tu duk buat. Tapi hang kena faham, ahli politik pun dah banyak masuk TikTok lah ni. Yalah, nak beli jiwa budak-budak muda. Tak masuk OnlyFans. Tak. OnlyFans kena bayar bang. Yalah, buat tazkirah dalam tu. Contoh. Jadi tu dia lah. Tu pusingan pertama lah. Balik. Tu antara sebab yang tak setuju lah. Ya, banyak lagi sebenarnya. Bagi aku, kan aku cakap tadi aku setuju dan tidak setuju. Okay. Setuju apa dia? Aku setuju sebab akhirnya budak-budak yang politik ni macam kita diberi ruang untuk memilih pemimpin yang kita nak. Ya, betul. Maksudnya diberi ruang, berkemungkinan bila diberi ruang untuk mengundi ni, suara-suara budak-budak muda lebih jelas.
Ya. Sebab sebelum ni orang-orang tua Betul. they train kiss each other. Betul. Tak best lah bagi aku. Terlalu bila terlalu banyak orang tua duduk kat atas, dia membantutkan kematangan budak-budak muda. Apa benda kan? Umur pemuda, umur 45. Kan? Tak sedar diri. Betul boleh lah pilih-pilih pergi cari dekat Kamdar ke Kingkapan pajak tu budak ni. Weh, kena sedar. Esok pun kita tua kak. Yalah. Tapi tu antara yang sebab apa aku setuju. Macam tak banyak kan. Tapi sebenarnya aku setuju sebab tu antara satu sebab yang aku setuju. Dan okay, bila kata aku setuju, pemikiran budak-budak ni akan lebih matang. Contohnya kalau hang sebut tadi kan, hang ada sebut yang pasal negara-negara yang dah buat kita antara yang latest, yang terbaru buat Okey, betul. undi 18 ni. Ada setengah negara pengundi dia umur 16 tahun. Serius lah. Okey. Negara aku faham kalau hang tak setuju sebab apa. Mungkin akan lahirnya menteri-menteri TikTok. Kan? Tapi dalam hakikatnya kalau pengundi ni diturunkan hak umur, hang contoh 16 tahun boleh pergi mengundi. Okey. Hang dah fikir lah pasal masa depan negara hang, dah fikir masa depan untuk bangsa hang. Kat situ hang boleh bentuk kematangan pelajar-pelajar di usia muda. Bagi aku setuju benda tu lah. Dan kenapa aku tak setuju? Okay, aku tak setuju sebab pendekatan ahli politik dalam negara kita yang terlalu mengejar undi, membeli hati-hati pemuda-pemuda ni. Bagi aku tak salah, cuma yang salah lah adalah pendekatan. Hang menghasut, hang mengubah. Tu tak tengok Facebook lagi. Facebook tu rosak sebab adanya orang-orang macam ni lah. Tapi kalau nak semua undi 18 pun kita tak boleh nak sentuh banyak. Kita terus masuk lah pendekatan politik untuk orang muda. Start dulu. Pendekatan politik untuk orang muda, macam hang kata tadi, berkait dengan undi 18. Undi 18. Muda balo. Apa benda tu? Okey, undi 18 ni, yalah macam hang kata, depa ni anak muda kita dekat Malaysia ni tak ramai yang orang kata apa, tak ramai yang betul-betul ada kesedaran politik. Ada kesedaran politik, ada kesedaran kesedaran kerohanian lah kan. Rohani bukan agama saja, maksud kerohanian ni maksud kata dia boleh buat baik kan. Bila dia jadi pemimpin, dia boleh buat baik tak? Ke dia hanya semata-mata dia seronok masuk dan surat khabar, dia seronok masuk dalam Telegram bodoh, Instagram. Pergi mesyuarat agung RM50. Tak kenanya kan. Meneruskan, kita takut juga depa ni dilahirkan dan meneruskan tradisi politik kotor. Politik ni kotor. Lah kita sebut politik kotor, politik wang kan. Benda ni dipraktikkan bertahun lama lagi. Betul? Aku 20 hang 19 kan? 19. Tak masuk lagi. Aku bulan 7 baru masuk, hang baru 11 baru masuk. Umur 19, aku 20 bulan 7 ni baru masuk 20. Jadi kita ni memang muda. Sepatutnya memang kita kena sokong benda ni. Tapi banyak benda yang aku tak setuju bila jadinya lepas kita jadi kerajaan. Bila kita duduk kat atas baru kita nampak lopong-lopong bawah-bawah tu lopok-lopok. Kita tak jadi kerajaan tu. Kita bebas. Lupa bebas dah. Lupa lah banyak. Kita mewakili rakyat marhain. Sungguh betul. Rakyat marhain. Jadi tu lah kan. Bagi hang sendiri, macam mana pendekatan untuk budak-budak muda tu? Okey. Macam mana politik tu? Okey, macam mana budak-budak muda ni dia nak meneruskan legasi politik tu di usia yang muda? Hang rasa macam mana? Adakah bawa gerak politik yang sama ataupun bawa perubahan? Okey, bawa perubahan, alhamdulillah lah. Contoh UMNO Taiping, orang sebut pemuda UMNO Taiping. Nama dia
Saya tak suruh sebut lah. Pemuda UMNO Taiping bagus. Apa cari sendiri? Pemuda UMNO Taiping ni dia sendiri habaq. Dan Alhamdulillah aku tengok dah sendiri. Mereka ni dah seolah-olah mereka dah orang kata apa tiru-tiru sikit gerak-geri PAS kan. Aku bukan pemuda PAS kan. Aku dah habaq lah tadi. Aku bukan daripada pandang-pandang pada parti. Aku tak ada parti. Okay, dia tiru gerak-geri pada PAS. Dia kata kami bergerak pada hari itu pada waktu sesi pemberian bantuan dan beli baju depa, baju pemuda UMNO Taiping ni lawa tengok kan. Bukan sokong depa tapi kerja depa bagus lah. Depa kata semua atas duit sendiri. Kami tak mewarisi orang-orang yang lama, orang tua dalam UMNO yang berpangkat tinggi ni. Yang kena bahan hari tu lah. Sana-sana, sana. Ingin dan sebagainya. Perasaan tu dia lah. Bagi aku politik Malaysia ni dia perlu ubah. Konsep politik Malaysia ni dia kena ubah. Bukan hanya sekadar sebenarnya mindset rakyat lah. Rakyat kita kena ubah. Yang mana ahli politik itu bukan semua benda bukannya kerja ahli politik. Maksudnya nak menggerakkan satu benda tu tak perlu tunggu yang berhormat ataupun yang berbahagia, yang berkhidmat kan. Tak boleh nak bergantung kat dia 100%. Sebab apa? Sebab dia manusia. Bagi aku, balik kepada diri kita sendiri, kita kena ubah mindset. Kita kena, kalau sebagai keluarga lah, kalau keluarga, dia kena bagi pencerahan kepada anak-anak dia lah. Politik ni penting, politik ni untuk masa depan anak-anak, untuk ubah hidup lah. Kalau kita tak setuju, kita ubah lah kerajaan. Ubah kerajaan ni bukan boleh suka-suka hati. Tu yang salah pangkah itu. Betul lah. Yang merana 22 tahun. Banyak sikit. Saya dah 22. Tu saya nampak sangat. Orang kata, kan, ya. Tak apa. Bagi aku, mindset tu adalah pendekatan keluarga lah. Daripada keluarga balik lah. Daripada keluarga. Dan ini tidak anak yang ataupun murid yang baru nak berjinak dengan politik, terus diketepikan. Nanti maknya terutamanya budak-budak ni lah. Budak-budak lebay lah. Budak-budak lebay ni selalu kena label belagak suci kan. Suci ahli syurga. Bukanlah kami nak mengadu ke apa, tapi itulah kan. Bila guru-guru sendiri mempulaukan golongan ini, jadi kita tak ada pelajar yang matang. Lepas tu hang ingat boleh ke nak undi 18? Itulah masalah lah. Tu yang aku kata setuju dengan tak setuju. Bila hang tak boleh, hang sendiri tak membentuk masyarakat yang matang dalam jangka masa yang macam ni, sampai bila-bila lah undi 18 ni takkan laksana. Laksana boleh, tapi akan jadi macam kebodohan rakyat. Ya, betul. Balik-balik rakyat takkan salahkan diri dia apa. Rakyat takkan salahkan diri dia apa. Dia akan salahkan ahli politik. Walaupun dia pangkah ahli politik tu. Contohnya kita ambil PRU 14. PRU 14. Ya, kami tak mengundi lagi, tapi kami ada hak untuk bercakap. Nak keluar ada hak nak bercakap. Sebab apa? Kita diberi option ataupun pilihan untuk memilih kerajaan yang baru. Tapi akhirnya budak-budak, kalau ikut statistik, PRU 14 adalah PRU yang di mana ramainya pengundi muda. Secara mengejut, tiba-tiba pengundi muda ramai. Sebelum ni kalau pergi tempat mengundi tu, veteran-veteran. Tapi akhirnya benda tu termakan dengan janji-janji palsu. Itulah kena hati-hati lah. Sebab apa? Manifesto. Manifesto bukan kitab suci. Tapi kitab suci suruh buat. Tapi tu dia lah. Tapi kita bukan nak menghentam rakyat. Kita nak masyarakat kita terbuka dan menerima politik itu antara benda yang perlu dipraktikkan dalam hidup. That's right. Tapi bukan untuk bermusuh, tapi untuk membuka minda masyarakat. Panjang aku cakap ni. Aku pun lupa habis apa benda tadi. Atas sebab apa tadi hang kata tadi? Pasal
Keluarga. Keluarga, okey, Keluarga, mindset. keluarga. Yalah, cikgu-cikgu. Kalau aku fikir cikgu-cikgu lapis sekolah. Sebab undi 18 habis SPM terus boleh mengundi. Okey, bila habis mengundi, habis periksa, habis sekolah apa semua. Sebelum habis sekolah, banyak-banyak daripada cikgu lah. Kan cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu pun tak tahu apa itu politik. Cikgu sebelum 18 undi 18 ataupun pendekatan politik kepada budak-budak ni, cikgu-cikgu kena sekolah lagi sekali. Kena ambil khusus. Pergi ambil bengkel balik, kerajaan kena buat keluar lagi duit supaya kena galakkan. Ada subjek Duit lagi. Duit tu lah masalah. Sampai sekarang tak ada nak buat undi 18 sebab tu lah. Kan. Apa? Pasal budak-budak memang kurang cakna ataupun cakna payah ayat ni. Orang kata apa? Kesedaran lah. Dia tak tahu politik tu apa benda, boleh ke duduk dalam politik, saya bergaduh ke mana dalam politik tu, boleh dapat beras ke, boleh dapat duit ke. Dia perlu tanya politik ada duit ke. Nak mainkan kan bahaya. Mindset dia pun masih tertanam macam tu lagi. Kesian. Kan, jadi itulah cikgu-cikgu kena sekolah balik. Mungkin kemungkinan sekolah rendah form 6 darjah 6 dah kena start dah, cikgu-cikgu kena mulakan. Contohlah nak ajak sains kan. Permulaan tu bukanlah makna kena kenal parti politik, kena ahli politik, tidak. Tapi hang kena ada kesedaran terhadap politik tu apa. Apa benda yang kita boleh buat dengan apabila berada dengan politik. Kebaikan politik. Benda tu yang kita kena pandang sebenarnya. Yalah. Macam tu aku sebut mindset tadi. Mindset tadi adalah rakyat kita ni, tu sampah tak ada pun nak minta wakil rakyat. Aku faham wakil rakyat pegang peruntukan dan sebagainya. Tapi tolonglah keluarkan kudrat dan pemikiran sendiri untuk berusaha. Sama-sama jadi khalifah pemimpin. Manusia ni khalifah juga kat dunia ni. Dia bukannya pemimpin sahaja. Nak minta lah tuan sampah. Tapi nak minta pun boleh minta. Buat sendiri pun boleh buat sendiri. Akhir sekali kalau macam tadi yang kata usaha sendiri, last sekali claim lah dekat OAB kan. Tak ada lah ingat-ingat. Tak susah pun. Kita buat renyah. Buat ramai kan, rimpu ramai teman-teman minta tu sampah. Adik nanya cik kasih. Itulah kot Tak apa, boleh lagi. Jadi yang sekolah tu habis lah? Sekolah hantar kad tu je lah kot, cikgu-cikgu lah. Jangan nampak budak-budak, nampak cikgu dulu. Serius. Macam tadi sebab hantu dah mak ayah. Aku hantu mak ayah, aku sebut cikgu-cikgu. Sebab banyak kat sekolah kalau cikgu-cikgu boleh terima. Kita ni memang anti cikgu kot. Tak lah. Aku sampai cikgu mengaku kata anak dia lah kan. Tapi bukan dia lah, tak serupa muka. Nanya mak aku punggil aku buah luar ikut. Aku penat. Sama balik. Tapi tu dia lah nak abang kata apa orang kata cikgu-cikgu perlu orang kata apa faham politik kan. Sebab yalah, seingat aku cikgu kata jangan terlibat dalam politik, nanti nama kamu buruk. Lepas tu macam mana nak buat undi 18? Benda tu baru, bukannya lama. Baru 2-3 tahun lepas. Maksudnya adalah kalau tak nak bagi terlibat pun janganlah terlibat secara ekstrim. Tak salah pun. Bukan kami buat apa pun. Kami pergi usrah lah. Pergi usrah. Pergi usrah pun. Bukan buat apa pun. Itu pun sampai tahap apa ni? Oi. Tak pergi lah. Allah Ta'ala. Tapi tak ada lah. Kadang-kadang benda tu sampai satu tahap bila pemikiran pelajar tu nak berkembang sikit, terus terbantut. Disebabkan apa? Adanya cikgu-cikgu yang menghentikan gerakan tersebut. Kami bukan nak pergi buat nak pergi letup sekolah ke. Bukan nak pergi buat tu. Bukan kami ekstremis pun. Cuma kami nak ada gerakan yang boleh mematangkan pemikiran pelajar-pelajar ni. Menyelamatkan ummah. Sebab takkan kalau kami tak sibuk dengan benda ni, tak terdedah dengan benda yang baik ni, apa nak tunggu kami jadi apa? Support pemarah. Aku tu kita tak mau lah. Isagam. Apa Isagam dekat sekolah dengan cikgu. Duduk kat pokok tebu lah. Tebu.
kena sengit ketik tubuan lah pasal lah. Jadi tu lah. Bagi aku faham kenapa orang tak aktif politik ni, takut ada kena tindakan. Betul. Contohnya tindakan tata tertib. Contohnya ada yang ustaz-ustaz lah selalunya. Ustaz-ustaz yang bila mana dia ekstrim sikit, dia cakap itu, cakap ini, tiba-tiba dipindahkan sekolah. Pip. Apa? Pulau Ketam. Pulau Ketam. Bagi aku tak berapa menarik lah. Benda tu sepatutnya itu antara tindakan daripada kerajaan lama. Bila ada Budak-budak tengok seram lah. macam mana kita nak majukan masyarakat kalau kita sendiri buat benda tu? Bila ada orang nak bersuara sikit, bukan bersuara bebas tapi membawa suara rakyat. Bebas, membawa kebebasan suara itu tak salah, tapi jangan berlebihan. Tu antara yang pertama yang kita kena sedar. Bagi aku, ni kita gulung kan. Bagi aku, kalau betul nak buat undi 18 ni, kena ubah mindset masyarakat. Kena ubah daripada sekarang, daripada sekolah lagi ni. Kena bentuk budak-budak ni. Sebab peribahasa pernah cakap, melentur buluh biar daripada rebuhnya. Kalau nak bentuk masyarakat, bentuk daripada awal. Betul. Aku betul juga. Pesanan aku Khidmat masyarakat. apa dia? Khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Tak ada lah sangat khidmat masyarakat. Cuma nak pesan untuk semua, ingat balik kalau kita nak dekati anak muda dengan pengetahuan politik ni, kena buat keluar duit banyak. Sama ada daripada kerajaan duit ataupun duit sendiri, korbankan sama-sama. Tak lain tak bukan, semua ni bawa kepada kebaikan lah. Bawa lah kepada politik, kebaikan politik, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan bawa pada politik rasuah, kotak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terus padam macam tu. Okay lah kan, kami pun tak nak sembang banyak sangat pasal benda ni. Apa-apa pun, minta dengar dan fahami apa yang kami nak sampai. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.